Baik, untuk subtopik seterusnya kita ada subtopik 5.2, tajuknya adalah definite integral. Okay, so in this section we discuss the integral with the limit of integration, that is, okay, integration a to b fx dx, where a and b are constant. So the constant a is known as the lower limit of integration, while b is known as the upper limit of integration. So this type of integral is called definite integral. So diperhatikan di sini, awak punya integration yang diberi pada kita, dia ada nilai di integralnya. Okey, yang bawah tu A, yang atas tu B. Yang bawah tu dinamakan sebagai lower limit integration, yang B adalah upper limit integration. So kebiasaannya susunan dia A akan lagi kecil daripada B. Maksudnya nombor yang kecil dekat bawah lah, sebab dia adalah lower limit, dan B adalah lagi besar daripada A sebab dia upper limit. So kalau awak dapat bentuk macam ini, dia namanya adalah definite integral. Boleh define punya pengamiran yang boleh dinilaikan, ada dapat nilai akhir. Okey, so kita tengok teorem 5.2. So dalam teorem ni dia ada bagi properties untuk definite integral. So senang je sebenarnya. So if a function f x is continuous on interval a b, then dia kata ada satu fungsi itu sentiasa bersambung di dalam interval a dan b. Maksudnya dekat sini A dengan B ni akan jadi dia punya limit daripada A sampai B. Kemudian, ni bentuk penulisannya. Kalau kita nak integratekan dia, kita kena tulis simbol integration A sampai B. Fungsinya apa? Fungsi terhadap integrate terhadap dx. Kemudian, bila kita dah selesai kita punya integrate, f kecil ni akan berubah menjadi f besar lah selalunya. So, bila dah jadi f besar, nilai yang awak dah siap integrate tu, awak perlu masukkan nilai b ke dalam fungsi dan ditolakkan dengan nilai a, fungsi yang telah dimasukkan nilai a. Okay, so contohnya macam dekat bawah ni, senang cerita, kita tengok bawah ni contohnya, example E. Evaluate the following definite integral. Kita ada daripada negatif 2 sampai 2. Fungsi fx-nya adalah 3x kuasa 3 tambah 8 terhadap dx. So, macam mana kita nak nak selesaikan dia, nak dapatkan nilai y yang terakhir tu adalah, mula-mula bila awak dah nak mula tambahkan kuasa tambah 1 dan bahagi 2, awak dah tak perlu buat simbol integration. Terus buat satu petak. Buat petak bracket. So, terus mulakan 3x kuasanya 3 tambah 1, 4. Taruh kat bawah 4. Tambah 8. 8 kalau kita integrate, tengok rules, 8 akan jadi 8x. Kebiasaannya bila awak buat, awak ingat tak? Kita punya formula. Kalau kita integratekan 8 terhadap dx, kita akan jadi 8x tambah c. Tapi kalau awak diberi nilai dekat atas sini, 1 sampai 5, 8 dx, bila awak integrate, dia akan terus jadi 8x. Tak payah tulis tambah c. Terus buat petak, tulis nilai 1 dan 5. Kalau ada nilai dekat limit ni, dekat dia punya integral, abaikan c. Terus ignore, tak payah tulis c. So, buat petak macam itu dan tuliskan nilai limitnya di hujung. Tengok cara penulisan dia. Kemudian, dalam ni dah akan jadi fungsi f besar. Tu yang tadi definition atas cakap. Yang ini adalah f kecil. So, kemudian dia kata fb tolak fa. Apa maksudnya adalah, yang atas ni adalah B, bawah adalah A. Masukkan nilai B sama dengan 2 ke dalam fungsi fx, yang f besar ni. So, kita masukkan 2 ke dalam fungsi. So, yang depan ni adalah, masukkan, ni adalah fb. Kemudian, ditolak
Tolak operasinya, jangan pandai-pandai tukar jadi tambah. Tolak. Okey, masukkan nilai A ke dalam fungsi. So yang ni adalah FA. So cari nilai satu-satu, hati-hati. Okey, sebab sini ada banyak operasi dalam ni, lepas tu ada minus. So kena mesti wajib bracket. So kita akan dapat nilai akhir dia 32. Okey. Baik, untuk example B pula, okey, dia bagi pada kita soalan dalam bentuk yang lebih kurang macam atas, masih lagi definite integral. Okey, limitnya A dia 1, okey, di bawah ni adalah A, di atas ni adalah B. Kemudian fungsi fx-nya adalah yang dalam bracket ni, okey, square root x tolak 1 per square root x terhadap dx. So kalau dilihat di sini, saya tak terus integrate macam biasa. Saya just ubah suai dulu sebab kita nak clearkan dia punya power berapa, sebab tak jelaskan kat sini. So kita ada x kuasa 1 per 2 tolak x kuasa negatif 1 per 2. Okey, kemudian barulah step seterusnya kita mula integrate. So bila kita mula je integrate, kita akan buat satu bracket besar. Okey, bracket besar. So powernya kita akan mula tambahkan dengan 1 lah. 1 per 2 ditambahkan dengan 1, kita dapat 3 per 2. So dekat sini kita dapat x kuasa 3 per 2 dibahagikan dengan 3 per 2. Tolak, ikut operasi dia tolak. So kemudian x kuasa negatif 1 per 2 tambah 1. So kita dapat 1 per 2. So kat sini adalah x kuasa 1 per 2 dibahagikan dengan 1 per 2. Tutup bracket, nilai limitnya adalah 1 sampai 4. Okey, kemudian langkah seterusnya, kita tak boleh terus masukkan lagi sebab kita kemaskan dulu. Kita kena kemaskan dulu fungsi ni sebab dia bertingkat-tingkat macam ni. Takut kita salah masuk, nanti salah tekan kalkulator. So 3 per 2 kalau kita nak kemaskan dia bawa naik ke atas, dia akan jadi 2 per 3. X kuasa 3 per 2 tolak 1 per 2 pindah bawah naik atas akan jadi 2 per 1. Jadi per 1 saya tak tulis dah. X kuasa 1 per 2 antara 1 sampai 4. So ini adalah letters F besar X. Okey, kemudian kita akan masukkan FB. Okey, so yang ini adalah FB. Sepatutnya saya buat bracket, lagi baiklah. FB, masukkan nilai B. Dan tolak FA, masukkan nilai A. Dan kita akan buat calculation kat sini dan kita dapat jawapan akhir adalah 8 per 3. So kalau anda perhatikan, sebenarnya dia simple, mudah je. Okey, iaitu kita just integrate dan masukkan nilai A dan B dan dapat nilai akhir. Okey, beza dia antara dia punya beza definite integral dan indefinite integral adalah, okey, kalau dilihat dekat sinilah, ni senang cerita. Kalau yang atas ni, ini adalah indefinite integral. Okey, integral. So, bila dia indefinite integral, jawapan akhir masih dalam bentuk function. Okey, masih dalam bentuk function. Tapi kalau yang bawah ni, ini namanya adalah definite integral. Okey, jawapan akhir dia akan dapat dalam bentuk constant. Akan dapat nombor bulat lah. Right? Baik, kita pindah ke example F. Okey, example F ni dia suruh kita evaluate following definite integral. So, nampaknya macam mudah je. Okey, untuk soalan A. Okey, soalan A. Okey, kalau kita integratekan 0 sampai 5, 2 terhadap dx. Okey, daripada 0 sampai 5, 2 terhadap dx. Okey, ingat balik jalannya. Kalau dah nak mula integrate, terus buat petak. 2 akan jadi 2x. Tambah C tak payah tulis. Tutup petak. So, dia ada 0 sampai 5. So, ini adalah F besar X. So, kita masukkan B. So, kita dapat 2 darab 5. Tolak FA 2 darab 0. So, jawapan akhir adalah 10. Okey. Okey, untuk soalan B pula.
Okey, untuk soalan B, dia ada integrate daripada 1 sampai 2. Fungsinya adalah 2x kuasa 3 tambah 1 bahagi x kuasa 3 dx. Okey, dalam soalan ni kalau anda perhatikan, kita tak boleh terus je integrate sebab fungsi kita ada pecahan. Jadi kita kena kemaskinikan dulu kita punya pecahan yang dalam bracket ni supaya dia jadi lebih clear dia punya power dia lah. Okey. So apa yang kita akan buat adalah 1 sampai 2 kita akan pisahkan dia punya denominator. Okey. So bila kita dah pisahkan macam ini, kita nampaklah ada dua terms. So terms yang pertama ni boleh potong. So kita akan dapat 1 sampai 2. Okey, x kuasa 3 dengan kuasa 3 potong tinggal 2. Yang ini tak boleh potong, tak boleh buat apa-apa, tapi kita boleh naikkan dia ke atas. Tambah x kuasa negatif 3 dx. Okey, so sekarang kita punya bentuk function kita lebih clear lah. Fx kita tu semuanya berada di, tak ada pecahan dan kuasanya jelas. So sekarang kita dah boleh mula integrate. Okey, so kalau kita dah nak mula integrate, kita akan buat bracket terus. Okey, 2 kalau integrate akan jadi 2x. X kuasa negatif 3 kalau integrate akan jadi x kuasa, okey, negatif 3 kena tambah dengan 1 dapat negatif 2 dibahagikan dengan negatif 2. So integrationnya antara 1 sampai 2. So sebelum kita masukkan nilai A dan B, kita kemaskinikan dulu sikit. Nampaknya macam boleh kemaskini. So kita tengok dekat sini, tambah jumpa tolak akan jadi tolak. Okey, 2 ni dia constant. Jadi dia adalah nilai yang berada di bawah. Jadi kita kena biarkan dia duduk dekat bawah. So dia masih lagi di bawah. Okey, yang x kuasa negatif 2 ni boleh turun ke bawah menjadi x kuasa 2. So atas adalah 1. So kita, okey, sekarang fungsi kita dah lebih jelas, dah lebih kemas lah, dah tak ada banyak-banyak kuasa negatif kat situ. So kita boleh masukkan nilai 2 dan masukkan nilai 1. So kita masukkan nilai FB. Okey, ditolakkan dengan FA. Okey, student boleh cuba. So jawapan akhirnya kalau awak dah masukkan B dan A, awak akan dapat nilai 19/8. Okey, sepatutnya jalan kiranya kena tunjuk lah. Tapi saya tak tunjuk, awak just masukkan sahaja 2 ganti kat sini, 2 ganti kat sini, minus 1 ganti dan dapat nilai akhir. Untuk soalan C dengan soalan D pula, konsepnya masih sama. Kita akan buat macam tadi juga. Daripada fx kecil, kita tukar jadi f besar dengan menggunakan integration. Lepas tu kita masukkan nilai A dan nilai B. B tolak A. So untuk C pula, A dah, B, okey, C. Untuk soalan C, saya buat kat bawah sini. Okey, kita punya nilai integration adalah limit di antara 3 sampai 4. Fungsinya adalah x tambah 2 didarabkan dengan x tambah 3 terhadap dx. Okay. So kalau dilihat dekat sini, fungsi kita ni sebenarnya perlu dikembangkan dulu sebelum diselesaikan. Tak boleh terus solve kat sini terus jadi square per 2 ni jadi 2x. Tak boleh. Kita kena expand dulu x darab x, x darab 3, 2 darab x dan 2 darab 3. Okey, so kita kena expandkan dia dulu. So kita dapat, masih lagi dalam simbol integration 3 sampai 4. So kita dapat x kuasa 2 tambah 3x tambah 2x tambah 6 terhadap dx. Kemudian selagi boleh dikemaskan, kemaskan dulu. Jangan kelang kabut terus integrate. So, kita ada x kuasa 2 campur 5x campur 6 terhadap dx. Okey, sekarang kalau dilihat dekat sini, fungsi kita ni dah
tinggal dalam operasi tambah sajalah, dah tak ada operasi darab. Kalau ada operasi darab atau bahagi, kena kemaskan dulu. Biarkan operasi yang tinggal hanya dalam tambah atau tolak sahaja. So, sekarang kalau dilihat dekat sini, nampak dah clear semua. Okey, kita dah boleh integrate. So, bila kita kata je kita dah nak mula integrate, kita akan jadikan dia bentuk petak. So, X kuasa 2 kalau differentiate, integrate akan jadi kuasa 3/3 tambah 5X kuasa 1 kalau integrate jadi 5X kuasa 2/2. 6 kalau integrate akan jadi 6X tutup, taruh nilai. Okey. Okey, kemudian macam biasa, okey, dalam ni yang terbaru ni dah jadi F besar. So, kita masukkan B ke dalam fungsi X dan 3 ke dalam fungsi X. Kita kena masukkanlah. So, masuk. Okey, 4 kuasa 3/3 tambah 5 darab 4 kuasa 2/2 tambah 6 darab 4 tolak 3 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 darab 3 kuasa 2 bahagi 2 tambah 6 darab 3. Okey, cari nilai yang dalam FB ni, kemudian tolakkan dengan nilai FA. Okey, cari nilai FB apa, FA apa, kemudian anda akan dapat dia punya jawapan akhir adalah sama dengan 215/6. Okey, macam gitu. Right, kemudian ada satu lagi soalan D. Soalan D ni, kalau kita lihat dekat sini, soalan D ni adalah dalam bentuk trigonometri. So, dia punya fungsi adalah with respect to theta. Okey, to theta. Dan dia punya nilai pun kena masukkan nilai yang masukkan FA dan A dan B nya juga adalah dalam bentuk degree. Okey. So, bermakna sekarang kita integrate dulu. Kita dah boleh integrate dah. So, kalau kita lihat dekat sini, cos kalau kita integrate akan jadi sin theta. Sin kalau integrate akan jadi negatif cos. So, akan jadi tolak cos theta. So, kita nilainya 0 degree sampai 90 degree. Kemudian, kita akan masukkan B ke dalam theta dan 0 ke dalam theta. So, kita ada apa? Sin 90 degree tolak cos 90 degree diminuskan dengan sin 0 degree minus cos 0 degree. So, cari nilainya. Okey, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0 dan sebagainya. Kemudian jawapan akhir anda akan dapat nilai adalah 2. Okey, so kita beralih ke page seterusnya. Kita ada properties untuk definite integral. Ada beberapa properties lah. So, yang pertama sekali, okey, kita baca kat sini. Jika fx dan gx are continuous function on interval a, b, then, okey, kalau ada fungsi tu dia sentiasa bersambung dalam limit a sampai b ni. Kemudian, properties pertama, dia kata, kalau kita lihat dekat sini, dia letakkan lower dan upper limit nilai yang sama. So, bila jadi je kes macam gini, nilai akhir dia mestilah sama dengan 0. Sebab apa? Kalau awak masukkan, awak dah integrate, awak dapat F besar. Bila nak awak masukkan nilai bawah, nilainya katalah 5, awak ganti. Lepas tu awak tolak dengan nilai atas pun 5, ganti. So, dia akan tolak dengan nombor yang sama. Dia akan jadi equal to 0. Okey, untuk yang B pula, apabila fungsi kita antara limit A hingga B fx dx itu diintegrate, kita akan dapat dia punya nilainya akan sama dengan negatif
integration antara B sampai A fx dx. Maknanya apa dekat sini? Maknanya yang sebelah kiri ni kita buat normal macam biasa, iaitu dia punya limit yang kecil di bawah dan yang besar di atas. Yang belah kanan ni pula dia terbalik. Okey, dia terbalik. Yang dalam ni dia punya nilai B yang besar dekat bawah, yang kecil di atas, akan menyebabkan soalan ni akan, yang dalam bracket biru ni akan jadi negatif. So negatif jumpa negatif akan jadi positif. Barulah dia akan sama right hand side dan left hand side. Okey, untuk C pula, C ni mudah je sebenarnya. Dia nak ajar kita bahawa kalau kita ada sesuatu fungsi, fungsi tu ada constant K. Constant K ni boleh ditarik keluar daripada simbol integration tu. Boleh duduk depan sekali lah sebab dia tak akan mengubah kita punya nilai fx. Okey, kemudian untuk yang D pula. Okey, D ni sebenarnya ulangan untuk defini integral. Sebenarnya dia nak ajar apa? Kalau kita integratekan constant, K tu constant, so kita akan dapat nilainya akan jadi, okey, integratekan A sampai B K terhadap dx. K akan jadi Kx. A sampai B. Kemudian dia nak bagi tahu kita B kena masuk, A kena masuk. Jadi kita akan jadi KB minus KA. So dia punya, apa yang dia nak bagi tahu kat sini adalah dia faktorkan K. So B tolak A. So samalah ni. Okey. Okey, untuk E pula, okey, E pula adalah fungsi yang diberikan pada kita sesuatu fungsi A sampai fungsi B integrate terhadap fx dx. Okey, katakanlah antara A sampai B tu kita ada satu fungsi yang lain. Okey, contohnya A kita 1, B kita 10. Antara 1 sampai 10 ada pelbagai nombor. Okey, ada pelbagai nombor. Contohnya dalam ni ada nombor 7. So, apa properties ni nak ajar kita adalah kalau kita integrate A sampai B terus, okay, katakanlah integrate 1 sampai 10 fx dx, kita dapat dia punya nilainya, katakanlah ini dah integrate bla bla bla, integrate kita dapat nilai 25. Okey, properties ni bagi tahu dia ni juga kalau kita berhentikan dia dekat pit stop 7, okey, maknanya kita integrate 1 sampai 7 fx dx. So katakanlah sini 1 sampai 7 fx dx. Okey, so kita akan dapat, katakanlah dekat sini nilainya 19. Okey, lepas tu kalau kita tambah dengan, okey, ini 1 sampai 7, kemudian 7 sambung sampai 10. So dekat sini katalah 7 sampai 10 fx dx. Kalau kita kira, kita dapat juga nilainya, kita dapat nilainya 6. Okey, maknanya sekarang kalau kita kira 25 akan dapat sama dengan 25. Maknanya dekat sini dia nak bagi tahu nilai limit yang daripada hujung ke hujung boleh di stopkan di mana-mana nilai limit yang berada di dalam interval. Okey, kalau awak tak nak nak banyak kali berhenti pun boleh. Okey, contoh kalau antara 1 sampai 10 fx dx. Okey, dalam ni awak kata ada dua nombor. Saya nak pilih dua tempat berhenti. Katakanlah awak nak pilih nombor 3 dan nombor 7. Jadi fungsi awak kena buat 1 sampai 3 fx dx tambah 3 sampai 7 fx dx tambah 7 sampai 10 fx dx. Okey, so nanti bila dapat je nilainya mesti semuanya akan sama dengan, bila ditambahkan 3 terms ni, 1, 2, 3 ni, dapat nilainya akan sama dengan nilai yang terus hujung ke hujung. Okey. Okey, untuk properties properties F ni mudah je. Dia nak ajar kita bahawa setiap kita punya
fungsi yang berada di dalam fungsi fx kita ni, kita boleh pisah-pisahkan dia. Okey, pisah-pisahkan dia tu maknanya kita tak nak buat dia serentak, kita nak buat dia asing-asing, kita boleh pisahkan dia. Tapi plus ataupun minus kena follow lah. Okey. Alright, tengok example G. Ni dia tak berapa banyak latihan dia. Okey, untuk example G, verify the following integral. Dia suruh verify following integral. So, apa tu, kalau kita lihat di sini, yang A ni, dia bagi kat kita nilai endpoint dan lower limit dia sama dengan upper limit. 4 dengan 4. Maknanya kita dah tahu, ikut properties yang di atas tadi, okey, berdasarkan property 1, kita akan dapat dia punya nilai akhir dia adalah sama dengan kosong. Jadi kita kena verify lah. Kita kena sahkan betul ke sama dengan kosong. Jadi kita kena buat jalan kiranya 5. Kalau integrate akan jadi 5x. Letakkan nilai limit di belakang. Kemudian masukkan 4 ditolakkan 5 tolak darab 4. So verify. Okey, A dah siap. So untuk yang B pula, okey, kita nak try buat. Okey, untuk yang B ni kalau dilihat di sini, ini sebenarnya adalah properties yang kedua. Okey, so kita nak verify betul tak jawapan kiri kita dan kanan kita akan dapat nombor yang sama. Okey. So, kita ada dekat sini, kita punya, okey, katakanlah fungsi kita ni, kita ada 0 sampai 4, x tolak 3 dx. Okey, ini adalah kita punya left hand side. Okey. Left hand side kita ni kita kena cari dia punya nilai berapa. Right hand side nilainya berapa. Sama ke tak sama? Kalau sama, verify. Okey, so kita mulakan dia punya kiraan. Okey, kita nak terus integrate. So, terus bracket. X ni kuasa 1. So, dia akan jadi X kuasa 2 per 2. Tolak 3X. Integrate antara 0 sampai 4. So, kalau kita masukkan 0 ke dalam fungsi, okey, masukkan 0. Okey, kalau tengok pun dah tahu ni, 0 kalau masuk sini, dah jadi 0 sini, masuk sini 0. So, saya terus tuliskan dia sebagai 0. Okey, 0 ditolakkan dengan masukkan 4. 4 kuasa 2 bahagi 2 tolak 3 darab 4. So, kita akan dapat dia punya nilai adalah 0 tolak negatif 4. So, jawapannya adalah 4. Yang right hand side left hand side. Okey, untuk yang right hand side pula. Okey, right hand side pula. Okey, kita ada fungsi negatif 0 sampai 4 x tolak 3 dx. Okey, so kita akan mula integratekan dia. Negatif yang kat depan ni follow sebab dia constant, dia negatif 1 sebenarnya. Okey, x integrate jadi x kuasa 2 per 2. Tolak 3 integrate jadi 3x. So, integrate antara 0 sampai 4. Okey, negatif, maintain. Masukkan 4. 4 kuasa 2 per 2 tolak 3 darab 4. Tutup bracket. Tolak, okey, ni kena ada bracket paling besar. Tolak 0. Okey, so kita akan dapat dia punya nilai negatif yang kat luar ni negatif. Dalam bracket, yang bracket pertama ni dapat negatif 4 tolak 0. So, jawapannya adalah 4. So, kalau diperhatikan di sini, kita dapat nilai yang samalah. Okey, left hand side sama dengan right hand side. Okey, 4 sama dengan 4. So, kita punya soalan itu verified.